Assalamualaikum guys, welcome back. Semalam aku dah share dengan korang luahan daripada Hidayah Ali, iaitu bekas kakak ipar kepada Ali Putih dan juga balu kepada pelakon dan juga pelawak terkenal Abang Boceh yang tuntut hutang daripada Ali Putih selepas setahun berdiam. Pada siapa yang mungkin terlepas kapal, Hidayah Ali menang kes saman fitnah antara dia dan juga Ali Putih tahun lepas, yang mana mahkamah dah pun arahkan Ali Putih untuk bayar lebih kurang dalam RM70,000 jumlah saman kepada Hidayah Ali. Dan nampaknya walaupun dah setahun, Hidayah Ali tetap disidai dan juga belum dapat bayaran untuk saman tersebut. Satu yang aku pelik, aku rasa memang ada tempoh untuk orang yang kalah saman tu selesaikan hutang diorang, ataupun diorang bakal berdepan dengan tindakan undang-undang. Dekat dalam video aku sebelum ni pun aku bagi nasihat dan juga pandangan pasal isu ni, yang mana aku rasa perkara ni tak perlu dikongsikan dekat media sosial, dan untuk Hidayah boleh terus pergi buat laporan untuk tindakan undang-undang, dan dekat situlah InsyaAllah Hidayah akan dapat hak dia. Dan hari ni media berkongsi jawapan balas daripada Ali Putih bila kata dia ditanya pasal soalan ni waktu dia live, dan ini kata Hidayah pula, dan ini kata Ali Putih. Ketika ditanya mengenai hal itu, Ali Putih menerusi sesi live di TikTok menjawab mahu menjadi matang dengan tidak memberi kenyataan. Okay, itu baguslah. Tapi dia bagi juga kenyataan. Bila dapat tahu mengenai kenyataan Hidayah, media banyak hubungi saya. Cuma saya tak nak layan. Kalau layan, jadi masalah. Saya ambil tindakan bijak, masak sambal macam biasa, fokus dengan bisnes. Bagus. Biasalah saya tengah seronok berniaga. Mana boleh orang tengok kita senang. Bila berniaga ni, tidak ada orang lain nak menjatuhkan selain orang kita. Ali Putih dipercayai enggan mencetuskan masalah lain sekiranya membalas kenyataan Hidayah. Bagi dia, perniagaan sekarang lebih penting. Sampai bab tu je aku jadi macam krem kepala aku. Dia macam mana aku nak backup Ali Putih ni? Dia sebenarnya tak payah pun, tapi aku cuba nak husnuzon dengan apa yang jadi ni. Dia gini dekat dalam dunia ni memang kita boleh kata yang perniagaan, bisnes kita tu penting. Tapi kita kena ingat kata-kata ataupun pesanan Rasulullah SAW yang mana aku nak bacakan untuk korang. Panjang, but bear with me. Ada beberapa hadis pasal hutang ni yang memang kita kena take note dan juga kena ambil berat. Yang mana satunya, seseorang yang berhutang hendaklah membayar hutangnya dengan baik, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam pengembalian hutang, riwayat Al-Bukhari. Dan yang seterusnya, meninggal dalam keadaan hutang, pahala kebaikannya menjadi ganti. Seseorang yang meninggal dalam keadaan hutangnya masih belum dilunaskan dan waris-warisnya tidak melangsaikan melalui harta pusaka arwah, maka pahala kebaikan arwah akan digantikan untuk membayar hutang tersebut. Maksudnya kita beria duk cedok pahala dekat dalam dunia ni, semuanya makin surut disebabkan pahala kita tu diambil untuk digantikan sebagai bayaran hutang kepada mereka yang kita berhutang. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang, maka di hari akhirat tidak ada lagi urusan dinar dan darham. Yang ada hanyalah urusan berkait dengan pahala kebaikan dan dosa kemaksiatan, riwayat Abu Daud. Okey, let's say lah kalau kata bisnes tu penting kan, ini hadis yang bersesuaian dengan jawapan ataupun balasan kepada statement macam tu. Urusan orang yang berhutang akan kekal tergantung. Kewajipan membayar hutang jelas terpikul di bahu orang yang berhutang dan tidak akan terlepas sekalipun. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, jiwa seseorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dia melunaskannya. Dan daripada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa sahaja yang berhutang lalu berniat untuk tidak mahu melunaskannya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat sebagai pencuri, riwayat Ibnu Majah. Dan let's say lah bisnes kita maju, kita jadi terkenal dengan bisnes kita, dengan produk kita, memang ramai yang suka dan money berkepuk-kepuk, money ni duit berkepuk-kepuk datang masuk kat dalam akaun kita, tapi macam mana pun kita masih lagi liat untuk bayar hutang. Ini hadis yang bersesuaian. Bagi orang yang berhutang tapi melengahkan pembayaran sedangkan dia mampu untuk membayarnya adalah termasuk dari orang yang zalim. Ini jelas berdasarkan dari hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda,
penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah satu kezaliman. Riwayat Al-Bukhari. Dan let's say lah daripada bisnes kita yang maju, duit berkepuk-kepuk dan semua, kita pergilah bantu orang, kita pergilah membayar zakat, kita gunakan duit kita tu ke arah jalan kebaikan dan juga perjuangan Islam. Ini hadis yang sesuai. Hadis dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diampunkan semua dosa bagi orang yang terkorban mati syahid kecuali jika ia mempunyai hutang kepada manusia. Riwayat Muslim. Let's say lah kalau macam kata kita berjuang di jalan Allah, kita punya bisnes, kita maju semua dan kita meninggalkan dunia sewaktu kita berjuang. Sia-sia kita berjuang tapi kita masih lagi tak dapat redha dan juga kita masih lagi tak dapat masuk syurga. Anyway, aku kongsikan dekat korang link untuk korang baca segala hadis-hadis pasal hutang ni. Sebenarnya banyak lagi tapi aku ambil yang penting saja untuk korang, dan mungkin juga kalau kata Ali tengok video ni, Ali boleh klik link tu and then baca-bacalah. Korang nampak tak panjang lebar hadis berkenaan dengan orang berhutang? Bermaksud hutang tu ialah satu benda yang penting untuk kita lunaskan. Jadi soalan aku kepada ahli putih dan juga kepada mereka yang berhutang tapi melambatkan ataupun liat nak bayar hutang tu, macam mana kita berani cakap yang urusan lain lebih penting daripada hutang kita, sedangkan jelas-jelas kita boleh tengok ataupun kita boleh baca melalui hadis-hadis yang tertulis semua urusan-urusan dan juga pahala kita tergantung selagi kita tak selesai membayar hutang kita kepada pemiutang. Dekat sini pun kita sendiri boleh nampak apa yang penting sebenarnya. Aku terfikir jugalah, benda ni semua terjadi bila kata ahli putih decide, dia plan untuk kumpulkan segala harta arwah abam untuk tujuan faraid. Jadi soalan aku, adakah ahli putih hanya arif pasal soal mengumpul harta saja? Macam mana pula dengan urusan-urusan yang lain, termasuk sekali urusan untuk membayar hutang? Aku sendiri pun masih ada hutang-hutang lain yang aku belum selesaikan, dan perkara ni ataupun hutang ni memang sentiasa berada dalam kepala otak aku dan aku cuba untuk selesaikan sikit demi sikit. Maklumlah, zaman dulu kita jahil. Macam sekarang ni pun kita jahil jugalah, tapi kita dah tersedar yang hutang tu macam mana pun kita kena bayar. Kalau tidak, apa je yang kita buat memang tak ada makna. Dan jujurnya aku cakap dengan korang kan, aku sendiri dapat rasa perasaan tu makin lama makin ringan bila kata aku cuba untuk melunaskan hutang sikit demi sikit. Apapun, aku doakan semoga Ali berlembut hati dan terbuka hati untuk membayar hutang kepada Hidayah Ali, dan insya-Allah itu semua akan jadi asbab kepada kemajuan bisnes Ali. Sampaikan insya-Allah aku berdoa semoga perniagaan Ali ni semakin maju, semakin berkembang dan mampu untuk bersaing dengan usahawan lain termasuk Khairul Aming. Amin. Pada Hidayah pula, mungkin Hidayah tak ada saluran yang lain untuk tuntut hutang, jadinya Hidayah ambil keputusan untuk berkongsi perkara ni dekat media sosial. Ya? Tapi percayalah, sebenarnya lagi baik kalau kata dapatkan nasihat daripada peguam macam mana cara untuk selesaikan masalah ni, dan aku yakin ada cara yang lagi mudah. Ya? Mungkin penyelesaian tu Ali tak suka, tapi nak buat macam mana? Betul tak? Betul. Dan akhir kata pepantun, hati-hati dinding ditebuk, takut mata masuk habuk. Jangan bangga harta berkepuk, kalau hutang lama lapuk. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. So kalau sesiapa yang nak belanja aku kopi, bolehlah tekan Super Thanks ya. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum.